Assalamualaikum dan salam sejahtera. So dalam video ni kita akan bincang chapter 12 iaitu amino acid. Okey, nama amino acid ni disebabkan oleh dalam structure ada dua functional group, iaitu functional group amino iaitu NH2 dan dia ada functional group carboxyl iaitu COOH. Okey, dalam silibus kita fokus kepada alpha amino acid. Apa yang dimaksudkan dengan alpha amino acid? Di mana functional group amino dan juga functional group carboxyl berada pada karbon alpha, iaitu karbon yang sama. Ni karbon alpha. Okey, jadi kita akan banyak bincang berkaitan dengan alpha amino acid. Okey, di sini kita senaraikan 20 amino acid yang ada. So contohnya yang paling simplest amino acid iaitu glycine. Okey, di mana C ni, C alpha dia ada COOH dan dia ada NH2. Dan C ni attach kepada hidrogen sahaja. Okey, contoh yang kedua kita ada alanin. Di mana dia ada functional group COOH dan juga functional group NH2 pada karbon yang sama. Okey, dan ada cabang metil kat sini. Okey, dan ada 20 structure lah semua yang kita senaraikan di sini. Dan setiap structure tu dia ada perbezaan cabang pada C. Dan COH dengan NH2 adalah benda yang sama. Okey, ni contoh-contoh amino acid. Contohnya kita ada leucine, isoleucine, kita ada phenylalanin, tryptophan, proline. Boleh tengoklah ada serine. Dan semua benda ni dia ada special cabang lah dekat karbon alpha tersebut, yang akan menyebabkan perbezaan dari segi structure dan juga nama common dia. Okey, dalam amino acid ada yang bersifat acidic amino acid. Okey, acidic amino acid ni apabila bilangan COH dia berganda. Contohnya sini ada dua. Kan kita ada juga basic amino acid di mana bilangan NH2 berganda. Okey, dan kalau bilangan NH2 dengan COH tu sama, dia masuk kategori neutral amino acid. Okey, untuk IUPAC name for the alpha amino acid. So carboxyl group akan dijadikan sebagai parent name. Okey, contohnya structure pertama ni glycine. Okey, so carboxyl group adalah karbon, akan dapat karbon nombor 1. Okey, dan yang seterusnya karbon nombor 2. Dan amino akan jadi cabang kepada carboxyl group. Jadi nama dia adalah amino ethanoic acid. Okey, contoh yang kedua, carboxylic acid, carbon number 1. Okey, dan seterusnya CH, carbon number 2, dan ini akan dapat carbon number 3. So the parent change adalah 3 carbon, iaitu propanoic acid. Dan cabang amino adalah carbon number 2. So dapat 2 amino propanoic acid. Okey, contoh ni kita tengok ini adalah structure amino acid. So macam tadi juga, okey, kita numberkan karbon carboxylic tu adalah karbon number 1, dan yang lain tu akan follow lah 1, 2, 3 dan 4. Jadi ada 2 cabang, satu cabang metil. Okey, ini adalah cabang amino. So naming dia macam kita naming macam biasalah carboxylic, iaitu amino akan dapat karbon nombor 2, 2 amino. Metil akan dapat karbon nombor 3, 3 metil, dan parent dia adalah butanoic acid. Okey, contoh seterusnya isoleucine. So carbon number 1, number 2, number 3, number 4 and number 5.
So ada cabang amino carbon number 2 and then cabang metil pada carbon number 3. So nama dia lah 2 amino. Ini 2 amino. Lepas tu 3 metil. Parent dia lah pentanoic acid. Okay, so tu cara nak namakan amino acid. Jadi amino acid dia based on the parents of carboxylic acid. Okay, untuk physical properties of amino acid. So amino acid ni dia wujud dalam keadaan solid. Dia wujud dalam keadaan solid crystal dan dia mempunyai high melting point. Okay, dan dia juga adalah satu compound yang soluble in water. So ada dua lah, high melting point and soluble in water, but less soluble in organic solvent. Okay, unsur amino acid dia merupakan satu compound yang dipanggil dipolar ion. Dipolar ion ataupun lebih popular dengan nama Zwitter ion. Okey, jadi apa yang dimaksudkan dengan Zwitter ion? So kita tengok sekejap lagi. Okey, Zwitter ion ni adalah satu molekul yang mana overall charge dia adalah kosong. Sebab apa overall charge dia kosong? Sebab dia ada positive charge dekat one part and then dia juga ada negative charge pada satu grup yang sama. Jadi dengan kata lain bahawa dia adalah neutral solution in solid state. Okey, dan dia wujud sebagai Zwitter ion. So kalau kita tengok dalam structure, di mana dalam keadaan neutral C double bond OOH adalah untuk functional group carboxylic dan NH2 adalah functional group amino. Dan bila dia wujud dalam keadaan Zwitter ion, COOH akan jadi COO-. Okay, ini adalah negative charge. Dan NH2 akan terima proton, dia akan jadi NH3+. So ada negatif and positif pada structure yang sama. Ini dia panggil Zwitter ion ataupun dipolar ion. Dan untuk charge adalah kosong ataupun kita sebut no net charge. Okey, dalam Zwitter ion, so kita kata tadi dia ada dua charge, satu charge negatif, satu charge positif. Okey, untuk carboxylic ion iaitu COO-, okey, dia dah berubah menjadi conjugate base sebab dia dah release proton dia. Manakala bahagian NH3+, dia dah jadi conjugate acid. Jadi apabila bertindak balas dalam keadaan acid, iaitu bila dimasukkan dalam keadaan acidic solution, H+ yang ada dalam acid akan bertindak balas dengan conjugate base, iaitu dia akan form COOH. Manakala NH3 bersifat conjugate acid, dia jumpa sama acid, so dia tidak akan mengalami perubahan. Okey, manakala apabila kita masukkan dalam basic solution yang ada OH, jadi conjugate acid akan bertindak balas dengan OH-, so dia akan berubah jadi NH2. Sini dia berubah. Asalnya conjugate acid, so bila jumpa base dia akan form NH2. Manakala conjugate base akan kekal sebagai ion base. Sebab sama-sama base, so dia tidak mengalami sebarang perubahan. Okey, so begitulah yang berlaku kepada Zwitter ion. Masuk dalam acid, dia akan mengalami sedikit perubahan. Masuk dalam base pun dia boleh mengalami perubahan. Jadi kita katakan dia bersifat dia boleh bersifat neutral, sebab dia ada dua-dua sifat acid dengan sifat base. Okey, dengan kata lain, apabila amino acid ni dimasukkan dalam acidic solution, so cation are predominate. Bermaksud
Bila duduk dalam keadaan asid, okey, dia akan berubah jadi NH3+. Okey, apabila masuk dalam keadaan berbase, okey, anion predominate, bermaksud COH akan berubah jadi COO-, dan dalam keadaan neutral dia wujud sebagai Zwitter ion. Okey, ada satu istilah yang ada dalam amino acid, dia panggil isoelectric point ataupun PI. Apa yang dimaksudkan dengan isoelectric point? So isoelectric point ni adalah the pH whereby the concentration of Zwitter ion is maximum at there are equal concentration of both anion and cation. Okey, bermaksud pada position PI ni dia wujud sebagai Zwitter ion. Di mana dia tak ada charge, itu no net charge. Charge dia adalah sama sebab dia ada charge positif, dia juga ada charge negatif. Dan pada PI, setiap amino acid dia ada specific pH. Okey, contohnya alanin. Okey, PI dia adalah pada pH 0.02. Okey, jadi alanin PI pada pH 6.02. Jadi compound lain dia akan punyai nilai pH yang ataupun nilai PI yang tersendiri. Okey, ni contoh soalan pasia yang dia tanya pasal tadilah macam mana kita nak show the pH ataupun the structure of amino acid apabila dia berada dalam keadaan neutral, acid ataupun dalam keadaan berbase. Okey, contohnya dia tanya isoleucine iaitu 2-amino 3-methyl-pentanoic acid is a alpha amino acid. Isoelectric point is ni adalah PI dia 0.0, PI 0.0. Okay, draw the structure formula. Dia minta kita draw structure formula of isoleucine at pH 1, pH 0 dan juga pH 10. Okay, di mana pH 1 ni adalah acid, pH 0 ni adalah PI, pH 10 ni adalah base. So gitu. Jadi macam mana kita nak draw structure ni pada 3 condition yang berbeza. Okey, jadi kita tengok macam mana cara kita nak draw structure amino acid tersebut. Okey, so cara nak draw senang aja. Macam kita draw tadi. Kita bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama pada pH 6. Okey, kita kena draw Zwitter ion. Itu pH 6 ni adalah PI dia. So PI kita kena draw Zwitter ion, and then pada pH 1 kita kena draw pada keadaan berasid, dan pH 10 kita kena draw dalam structure ataupun keadaan berbase. Jadi seperti yang saya kata tadi, okey, pH 6 structure dia adalah Zwitter ion. Di mana Zwitter ion kita ubah COH dia jadi COO- dan NH2 jadi NH3+. Okey, itu dalam keadaan Zwitter ion. Dalam pH 1, dalam keadaan berasid, jadi kita masukkan H+. Bila kita masukkan H+ dalam amino acid, apa yang berlaku? H+ akan ubah NH2 jadi NH3+. Dia akan jadi NH3+. Manakala acid akan kekal, sebab acid dengan acid akan kekal. Okey, dalam keadaan berbase iaitu pH 10, kita masuk dalam solution berbase iaitu OH-. OH- adalah base. Dia akan bertindak balas dengan COH. Jadi apa yang berlaku? COH akan jadi COO-. Manakala NH2 akan kekal. Sebab NH2 berbase, OH pun berbase. Jadi kena hati-hati situlah. Dalam pH PI, dia wujud sebagai Zwitter ion. Apabila dalam keadaan berasid, dia akan berubah jadi NH3+. Dalam keadaan berbase, dia akan berubah jadi COO-. So gitu, 3 structure berbeza. Beza kat mana? Beza dekat charge plus minus. Itu saja yang berubah.
Okey, seterusnya kita tengok chemical properties of amino acid. Okey, untuk chemical properties of amino acid, sebenarnya chemical properties of amino acid ni dia fokus kepada functional group COH, iaitu carboxyl group, dan juga amino, iaitu functional group untuk amine. Jadi dalam silibus kita ambil beberapa reaction saja yang relate dengan amino group. Okey, ni untuk amino group itu dalam amine. So kalau kamu ingat balik, dalam amine kita bincang reaction amino dengan HCl. Yang kedua, kita bincang reaction amino dengan nitrous acid. Okey, itu untuk amino group. Manakala untuk carboxy group, ni COOH. Okey, so chemical properties yang kita kena bincang adalah yang pertama, reaction dia dengan NaOH, dan yang kedua, reaction dia dengan alkohol ataupun dia boleh mengalami esterification. Itu saja untuk chemical properties of amino acid. Okey, reaction yang pertama, reaction amino acid dengan HCl. HCl ni adalah kumpulan asid. Jadi, amino ni adalah kumpulan basic. Basic jumpa asid. So, apa yang berlaku? Dia akan menghasilkan salt. Dia akan menghasilkan salt. Salt dia adalah NH2 akan terima H+, dia akan jadi NH3+, Cl-. Dan COOH kekal. Sebab apa dia kekal? Sebab asid tidak bertindak balas dengan asid. Okey, contoh tindak balas alanin dengan HCl. So, apa yang berlaku? Okey, kawasan ni dia akan terima H+ daripada asid. So, dia akan berubah jadi NH3+, Cl-. Dan kawasan yang COH akan kekal. So, ni akan hasilkan salt. Okay, so situ saja reaction of HCl. Dia hanya bertindak balas dengan amino group sahaja. Okay, reaction amino yang kedua iaitu reaction with nitrous acid. Okay, nitrous acid ni adalah reagen yang dihasilkan oleh NaNO2 bersama-sama dengan HCl. Okey, dihasilkan semasa tindak balas tu berlaku. Dan apabila tindak balas tu berlaku, kita kena refer kepada primary amine. Okey, primary amine, di mana primary amine ni dia akan menghasilkan nitrogen gas. Okey, bila dia bebaskan nitrogen gas, dia akan produce carbocation, di mana carbocation boleh bertukar kepada alkohol, alkin, haloalkin, NHCl itu sendiri. Jadi, so kalau kamu ingat balik dalam chapter amine, so amine primer boleh bertindak balas dengan nitrous acid untuk membebaskan nitrogen gas, dan produk dia adalah alkohol, alkin dan haloalkin. Okey, contoh. So kalau kamu ingat balik, okey, ni adalah amino acid. So dia masuk kategori primary amine. So bila react dengan NaNO2 with HCl below 0 degree Celsius pada suhu yang sejuk, dia akan form diazonium salt. So diazonium salt ni dia adalah salt yang unstable. Jadi dia boleh lepas ataupun release nitrogen gas. Dia akan keluarlah bubble gas. Jadi apa yang berlaku, dia akan form carbocation. Jadi carbocation yang dihasil boleh bertukar kepada 3 produk utama, iaitu alkin, ada carbon double bond, dia ada alkohol dan haloalkin. Okey, so 3 produk utama, dan observation dia kita dapat perhatikan bubble gas
bubble gas tu adalah nitrogen gas release. Okey, contoh kalau kita guna alanin. So contohnya alanin, dia ada 1, 2, 3 karbon dan ada amino dekat sini. So amino ni adalah primary amine. So react dengan NaNO2HCl dan dia akan produce diazonium salt. So diazonium salt ni dia akan bebaskan N triple bond NCl. So N triple bond N ni akan keluar sebagai nitrogen gas. Jadi karbokation yang terhasil dekat karbon yang ada N tadi, dia akan bertukar kepada 3 produk utama, iaitu alkohol. Sini karbokation dia akan terima OH. Yang kedua, karbokation dia akan form double bond, dapat alkin. Okey, dan karbokation juga akan terima Cl. So dia akan dapat halo alkin. Dan ada pembebasan nitrogen gas. So gitulah tindak balas amino acid dengan nitrous acid, dia akan menghasilkan nitrogen gas, alkohol, alkin dan juga haloalkin. Okey, sekarang ni kita beralih kepada reaction of carboxy group, iaitu COOH. So reaction of carboxy group yang pertama adalah reaction with sodium hydroxide. So dia boleh bertindak balas dengan NaOH. So NaOH ni bersifat base. Jadi dalam keadaan ni amino acid dia ada base, dia ada acid. Jadi kawasan COOH dia adalah kawasan berasid. Manakala hak ni NaOH ni dia kawasan berbase. So bila acid berjumpa dengan NaOH, dia akan form salt. Salt dia dekat sini, C double bond O, O minus Na plus. So salt sini dan juga air. So tindak balas utama dia senang je. Karboksilik bertindak balas dengan NaOH ataupun base, menghasilkan salt and water. Okey, contoh kita ambil reaction of alanin with NaOH. So contohnya alanin dia ada C double bond O, OH. So kawasan ni akan bertindak balas dengan NaOH. Dia akan produce COO Na plus. Ada juga kalau kita jumpa dia buat macam ni. CH3 CH NH2. Okey, dia buat COO minus Na plus. Okey, ada juga kalau jumpa macam ni pun sama, dia form salt and water. Okey, reaction with alcohol. So reaction karboksil yang kedua adalah dengan alkohol, di mana dia boleh menghasilkan ester. Dia panggil esterification. Jadi karboksil group bertindak balas dengan alkohol dengan bantuan asid dan ada pemanasan, dia boleh menghasilkan ester. Di mana ester formula dia adalah R C double bond O O R. Jadi ester ni akan dihasilkan bersama-sama dengan air. Okey, dan selain daripada ester yang berlaku dekat karboksi group ni, okey, kamu kena ingat juga dekat amino dia akan mengalami perubahan dari segi charge sebab amino berbase jumpa dengan acid. So dia akan produce NH3+. So sini ramai pelajar yang lupa nak ubah NH2 kepada NH3+. Jadi dalam reaction of amino acid with alcohol, di samping ada produk ester, dia juga akan mengalami perubahan dekat NH2, dia akan ubah kepada NH3+. Okay, so ingatlah sini NH3+. Okey, contoh 2-amino propanoic acid. Okey, sini adalah carboxylic acid. Dia react dengan alkohol. Alkohol yang digunakan adalah metanol. So apa yang berlaku, dia akan form ester. So ester dia adalah C double bond O, O CH3. So dia akan sambung O CH3. O CH3 daripada alkohol. Okey, dan dalam masa yang sama,
NH2 akan bertindak balas dengan H+ daripada acid. So dia akan produce NH3+. So gitulah. Okey, seterusnya kita nak tengok amino acid ni dia boleh bergabung. Dia boleh bergabung sesama sendiri untuk menghasilkan peptide bond. So kita tengok formation of peptide bond. Apa yang dimaksudkan dengan peptide bond? So peptide bond ni adalah linkage between two amino acid. So dia adalah gabungan antara dua amino acid, di mana apabila dua amino acid bergabung, dia akan singkirkan H2O, dan apabila dia singkirkan H2O, dia akan bina satu ikatan yang dipanggil dipeptide. So macam mana cara dipeptide dihasilkan? So kalau kamu perhatikan, untuk amino acid yang pertama, kita draw structure C double bond OOH sebelah sini. C double bond OOH. Manakala amino acid yang kedua, kita draw structure NH2 sebelah kiri. Itu cara kita nak draw. Structure pertama COH sebelah kanan, NH2 sebelah kiri. Structure kedua NH2 sebelah kiri, dia akan bertambung dengan COH. Dan apa yang berlaku, dia akan buang OH bersama-sama dengan H. Ni nak buang ni. Bila dia buang, dia akan buang sebagai air. Apa berlaku? Linkage yang berlaku adalah ikatan akan terbina antara karbon dan nitrogen. Karbon akan buat ikatan dengan nitrogen. So sini. Inilah dia panggil peptide bond. Di peptide bond adalah ikatan yang berlaku antara karbon yang daripada karboksil berhubung dengan amino yang ada N. Dan apabila dia menggunakan dua amino acid, dia panggil dipeptide. So dua amino acid bergabung, dia akan form dipeptide. Contoh. So kalau kamu tengok, ni ada amino acid. Dia ada C double bond OOH. Kita buat sebelah kanan. Ini adalah amino acid pertama. Amino acid kedua, kita buat NH2 sebelah kiri. Dan apabila dia nak bergabung, C akan bergabung dengan N. C akan keluarkan OH, N akan keluarkan H. Jadi bila dia bergabung, dia akan form CN. Ni dia panggil peptide bond. Sebelah kiri dia ada NH2. NH2 ni boleh lagi bergabung dengan COOH. Kalau ada COOH, seterusnya, so dia boleh bergabung lagi. Sebelah kanan, ni ada COH. So dia pun boleh bergabung dengan NH2. So kalau ada. So benda ni boleh bersambung, dan dia tak ada limit lah. Dia boleh bersambung-sambung, dan hasil dia akan dapat polypeptide. Maksudnya bilangan dia ada lebih daripada 2. So kita tengok sekejap lagi bilangan peptide yang boleh dihasilkan oleh amino acid. Kalau dua amino acid bergabung, dia panggil dipeptide. Kalau 3 amino acid bergabung, dia panggil tripeptide. Kalau 15 hingga 30 amino acid bergabung, dia panggil oligopeptide. Dan kalau lebih 30, dia panggil polypeptide. Inilah yang kita jumpa contohnya polimer. So polimer tu maksudnya gabungan lebih daripada 30 monomer yang digunakan. Lebih 30 ke atas tu dia tukar jadi polimer. Tadi kita bincang apabila dua amino acid bergabung, dia panggil dipeptide. Jadi susunan dipeptide ni dia berbeza mengikut siapa yang berada di sebelah kiri, siapa yang berada di sebelah kanan. Contoh kita ambil, kita nak gabungkan glycine dengan alanin. Ini adalah glycine. Dia menggunakan COH sebelah kanan
manakala sebelah kanan ni adalah alanin. Alanin menggunakan NH2. Bila bergabung dia akan form peptide bond. Jadi ini kita panggil dipeptide sebab dia menggunakan 2 amino acid. Jadi nama yang kita nak letak untuk gabungan ni kita akan letak mengikut susunan amino acid. So susunan dia adalah glycine dash alanin ataupun gly dash ala. Okey, ini adalah susunan yang pertama. Okey, dengan menggunakan amino acid yang sama, cuma kita tukar tempat. Sekarang ni kita letak alanin sebelah kiri. Jadi alanin akan menggunakan COOH dia dan glycine sebelah kanan. So glycine akan menggunakan NH2 dia. Jadi bila dia form peptide bond, okey, nama gabungan yang keluar kita boleh namakan sebagai alanin dash glycine ataupun ala dash gly. Sebab apa? Sebab ala sebelah kiri, glycine sebelah kanan. Jadi kita akan dapat 2 gabungan yang berbeza. Gabungan yang pertama adalah gly dash ala, gabungan yang kedua adalah ala dash gly. Jadi kita akan dapat 2 possible dipeptide bond. Okey, itu saja untuk penerangan bagi chapter amino acids. So saya harap kamu boleh cuba soalan-soalan tutorial untuk mendapatkan kefahaman yang lebih mendalam. Okey, so good luck. Kita jumpa lagi di chapter-chapter yang seterusnya dan juga soalan-soalan tutorial. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.